Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan yang memang buruk untuk Perikatan Nasional. Bayangkan, belum pilihan raya lagi, sudah pun dianggap bungkus. Apa pula cerita ini? Pemimpin UMNO dakwa bersatu bakal bungkus pada PRN Sabah. Itu tajuk pertama. Tajuk yang kedua, daripada Harapan Daily pula menulis bahawa dah dan nasib parti bersatu di Sabah jadi parti pelarian. Wow. Dah nasib bersatu jadi parti pelarian di Sabah, kata pemimpin UMNO ini. Apa pula cerita ini? Sehingga kan diramalkan parti bersatu akan bungkus pada PRN Sabah. Ini dinyatakan oleh Puat Zarkasi. Beliau berkata, bersatu akan menghadapi keputusan berkenan jika bersatu tidak dapat rakan strategik baharu di negeri itu. Tambahan pula, UMNO sudah banyak kali menyatakan mereka tidak akan mahu bekerjasama dengan bersatu. Puan Zarkasi sendiri menyatakan perkara ini, mengatakan bahawa dah nasib bersatu jadi parti pelarian di Sabah. Apa pula kesnya sehingga Puan Zarkasi menggelar parti bersatu itu sebagai parti pelarian di Sabah. Okey, jom kita dengar, kita lihat kenapa Puan Zarkasi menggelar parti bersatu ini parti pelarian di Sabah. Bersatu berada dalam keadaan tidak kepastian di Sabah kerana parti tersebut memperoleh pelarian daripada parti lain. Dakwa Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Puat Zarkasi. Bersatu sukar mencari poster boy di PRN Sabah. Bersatu satu-satunya parti yang bermula dengan adun lompat. Parti itu dapat YB percuma kerana mereka pelarian daripada parti asal, kata Puat Zarkasi. Semua adun bersatu di Sabah asalnya dari UMNO. Kini mereka masuk GRS dan tinggalkan bersatu terkontang-kanting. Begitu juga di Semenanjung. Pemimpin utama bersatu dukungan pelarian politik dari UMNO, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Oh, maksud Puat Zarkasi ini, semasa penubuhan parti bersatu di Sabah, yang menubuhkan parti bersatu di Sabah itu datang daripada adun lompat, iaitu adun daripada UMNO. Tetapi malangnya, adun daripada UMNO itu yang telah pun menubuhkan parti bersatu di Sabah, kini telah lompat lagi menyertai GRS. Sekarang ini tinggal siapa dalam adun bersatu? Tiada sudah. Kalau ada pun, tinggal satu dua orang lagi. Selebihnya sudah bersama dengan GRS. Jadi, sekarang bersatu di Sabah terkontang-kanting, kata Puat Zarkasi. Mudah difahami. Begitu juga di Semenanjung, katanya lagi. Puat berkata demikian sebagai balasan kepada pengumuman Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa parti tersebut belum memutuskan jumlah kerusi yang akan ditandingi di dalam pilihan raya negeri. Turut diulas ialah pengaruh PAS di Sabah tidak sama seperti di Semenanjung dan ia tidak cukup untuk membantu bersatu. Di Sabah, untuk makluman, parti PAS pasti ditolak. Dan ada satu pengulas politik, penganalisis politik menyatakan bahawa sesiapa yang bekerja sama dengan PAS dalam PRN Sabah mungkin akan ditolak oleh rakyat Sabah. Kerana rakyat Sabah ramai yang menolak kalau PAS bertanding di Sabah. Kata para pengulas politik, parti PAS tidak sesuai di Sabah. Terlalu ekstrim untuk berada di Sabah, kata beberapa pengulas politik. Turut diulas oleh Puat Zarkasi, pengaruh PAS di Sabah tidak kuat. Tidak seperti di Semenanjung. Dan parti bersatu kalau hanya bergantung pada PAS di Sabah tidak akan dapat berbuat apa-apa. Di peringkat ini, Puat meramalkan bersatu akan kalah teruk dalam PRN Sabah dan bungkus.
Berbanding Semenanjung di Sabah, parti PAS tidak kuat untuk melindungi Bersatu, kata Puad. Kecuali Bersatu dapat rakan strategik baru, dijangka Bersatu akan bungkus di PRN Sabah kali ini. Sebab itu jangan bergantung dengan pelarian, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Syndicate Fly, SPRM tahan 3 pegawai immigration di Johor. Wow, tahniah, syabas diucapkan kepada SPRM kerana bertindak luar biasa. Baru-baru ini skandal rasuah di Sabah masih panas sehingga ke hari ini. Terkini skandal 250 juta rasuah pula di negeri jiran Sabah, yaitu di Sarawak, membabitkan Datuk. Kali ini pula terbang lagi ke Johor pula. Apabila 3 pegawai immigration Johor ditahan SPRM kerana syndicate fly, kita berharap supaya kekuatan dan juga tindakan agresif SPRM ini bertahan dan terus bergerak lebih aktif lagi. Sekarang kita sudah mulai dengar di kedai-kedai kopi, di kedai-kedai dobi atau di mana-mana perbualan, orang mula menghormati SPRM. Orang mula menakuti SPRM. Sepatutnya inilah yang berlaku. SPRM menjadi satu badan yang paling ditakuti di Malaysia, bukan sekadar PDRM. Tetapi SPRM, hadir saja ya mereka dengan logo SPRM akan membuatkan orang semua takut. Ini yang sepatutnya berlaku. Bukan saja di bandar-bandar besar, bukan saja di pekan-pekan, tetapi sehingga ke ceruk kampung. Patut SPRM ini bergerak. Karena jangan terkejut. Di kampung-kampung pun sebenarnya ada rasuah. Di harap-harap semoga SPRM bukan hanya bergerak di bandar-bandar, di jabatan-jabatan, di syarikat-syarikat, tetapi juga perlu masuk sehingga ke kampung. Manalah tahu kan ada projek rasuah. Syndicate Fly, SPRM tahan 3 pegawai immigration Johor, kata sumber. Sekurang-kurangnya 3 orang termasuk seorang pegawai kanan Jabatan Immigration dari Johor dan seorang ejen ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan siasatan terhadap Syndicate Fly berjumlah RM 1.2 juta menurut sumber. Syndicate Fly ialah sindiket penipuan cop keluar masuk pekerja asing tanpa memerlukan kehadiran warga asing secara fizikal. Sumber daripada Ibu Pejabat Immigration di Putrajaya memberitahu Malaysia Kini bahawa mereka ditahan pada Rabu minggu lalu dalam operasi SPRM yang dibantu oleh JIM. Katanya, pegawai-pegawai JIM ditahan memberi keterangan di pejabat SPRM Johor di Johor Bahru. Sementara ejen warga Malaysia itu pula ditahan di RNR Seremban Negeri Sembilan. Pegawai-pegawai JIM itu didakwa terlibat dalam amalan rasuah dan penggubahan wang haram dengan bersekongkol dengan ejen yang menguruskan PAS warga asing untuk tinggal lebih lama. Sumber bagaimanapun tidak pasti berapa lama mereka ditahan dan sama ada SPRM mendapat perintah reman. Malaysia Kini telah menghubungi SPRM dan salah seorang pegawai terlibat tetapi belum mendapat sebarang maklum balas. Bekas orang kuat DK. Sementara itu, sumber mendakwa pegawai kanan JIM yang ditahan itu merupakan bekas orang kanan DK yang didakwa sebagai dalang utama sindiket melibatkan jabatan itu. Pegawai ini dulu orang rapat dengan DK. Dia didakwa terlibat dalam sindiket Fly atau U-turn pusingan U, katanya. DK merupakan warga tempatan dan ahli perniagaan dari Johor. Malaysia Kini pernah mendedahkan dakwaan DK dan Tok Ya, pegawai kanan dalam sebuah agensi kerajaan, sebagai 2 dalang utama yang masih bebas daripada sebarang tindakan.
Apakah itu sindiket fly? Fly adalah sindiket untuk mencuci status tinggal lebih lama atau senarai hitam terhadap warga asing melalui penipuan cop keluar masuk. Ejen akan tunggu di suatu tempat, kemudian anggota GIM yang terlibat akan rancang bawa keluar satu cop pergi jumpa ejen di satu tempat. Kemudian mereka akan cop semua pasport yang dibawa oleh ejen dan diberikan wang dalam sampul sebagai balasan. Anggota akan balik dan ambil balasan bahagian masing-masing. Warga asing yang lebih lama, lebih masa tadi akan dapat cop masuk baru dan sah untuk 30 hari. Dan sekiranya ditahan, dia tidak akan ditangkap kerana ada cop masuk yang sah, kata sumber KDN kepada Malaysia kini. Menurut sumber itu, hukuman yang ringan dan kegagalan menahan dalang utama antara punca sindiket ini berterusan. SPRM pernah melancarkan ops selat pada tahun 2020 bagi mengesan amalan rasuah daripada sindiket kepada pegawai JM. Dalam operasi antara 16 hingga 30 November 2020 itu, seramai 66 individu ditahan terdiri daripada 39 pegawai JIM, 17 ejen dan 10 orang awam. Nilai wang atau aset yang dilapor dilucut hak ketika itu berjumlah 15.78 juta. Pada 11 dan 14 Disember tahun 2020, dua ejen sindiket mengaku bersalah bahawa kesalahan Seksyen 214 Kanun Keseksaan secara berasingan. Masing-masing dihukum denda sebanyak RM10,000 dan penjara 1 bulan, manakala wang berjumlah RM21,000 dilucut hak. Pada 14 dan 16 Disember 2020, 8 pegawai JIM dituduh secara berasingan di Mahkamah Session Kota Bahru, Mahkamah Session Johor Bahru, Mahkamah Session Batawot, Mahkamah Session Shah Alam, Mahkamah Session Melaka dan Mahkamah Session Kuala Terengganu. Pegawai-pegawai itu mengaku bersalah di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan dan Seksyen 25 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 dan dihukum penjara antara 30 hari hingga 12 bulan serta denda antara RM2,000 sehingga RM40,000. Kamu lihat sendiri hukuman ke atas kamu. Hanya dikenakan denda RM2,000 hingga RM10,000. Sudah pasti tidak setimpal dengan rasuah berpuluh juta diterima. Ini salah satu faktor utama sindiket ini tidak dapat dilumpuhkan, kata sumber itu. Katanya, selagi ikan besar tidak ditangkap, selagi itu sindiket-sindiket ini tidak dapat dibenteras, kata beliau lagi. Apa pendapat anda? Ramai netizen yang bersetuju dengan kenyataan daripada netizen supaya ikan besar ini perlu ditangkap. Kata Ping Merlin 2094 harap KDN prihatin atas isu ini dan benteras segera penglibatan pegawai JIM. Nampaknya pegawai JIM yang terlibat ini tidak pandang duit pension lagi berbanding ganjaran yang dapat. Hukuman setahun 2 dan denda tidak setimpal terbukti kelemahan pihak KDN atau pihak yang bertanggung jawab, kata Ping Merlin. Sekian untuk kali ini. Tinggalkan komen anda.